tak lag macam hari tu kan lag. Tak. Okay. That is good. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat kembali ke PDPR 4.0. Okay. So nampak kelas kelas tambah kita tak jadi, tak apa. Kita banyak masa untuk weekend nanti. Okay. Jadi hari ini kita nak sambung. Masih lagi dalam bab 2. Kita dah ke penghujung bab 2 ni. Dan satu topik 2.4, isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Okey. So, macam biasa kita mulakan dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, 2.4 hari ini. Sebelum tu saya nak tunjuk masih ramai lagi yang belum hantar Yang dah hantar setakat ni, nampak kat situ. Yang dah hantar Hand Camellia, Zainab, Nurin Nabila, Norashika, Maisarah Malik. Maisarah Malik ni umum kan? Nazran, Norashika, Najwa, Nazran. Okey. Yang lain-lain masih belum dapat hantar ke sini. Okey. Nanti next time kalau lebih prefer kepada Google Classroom, kita boleh guna Google Classroom. Okay. Kita test yang ni dulu sebab lagi mudah. Dan lagi ringan. Alright. Jadi tanpa buang masa, kita sambung kepada subtopik kita hari ini 2.4, isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Pernah dengar perkataan IUPAC? Pernah dengar perkataan? Pernah? Kat mana? Dalam kimia ke? IUPAC. So apakah maksud IUPAC ini? So awak boleh rujuk ini dia. Okay, iaitu International Union of Pure and Applied Chemistry. Alright. Cara mudahnya secara standard yang dipersetujui semua ahli-ahli kimia lah. Itu maksud penamaan mengikut IUPAC. Okay, jadi pada hari ini awak semua sepatutnya boleh memerihalkan apa itu isomer, membina struktur isomer, okay, dan menjelaskan dengan contoh kegunaan. Ini rasanya tak sempat kot sebab isomer ni panjang sikit. Okay, kalau sempat kita pergi terus lah. Ataupun mungkin kita boleh buat ini sebagai presentation. Tak pernah buat lagi ni. Saya percaya dah ramai, semua dah biasa ni. Okay. So ini kita akan buat presentation. Kita dengar pula pelajar yang bentang. Boleh kalau boleh raise hand. Berapa ramai boleh? Seorang baru raise hand. Okay. Yang lain-lain? Okay, nampak. Jadi kita tukar lah kan. Dia percaya 5A, 5KA ni semuanya bagus-bagus. Boleh present. Kalau ada kekangan laptop, kita cuba cara lain. Alright. Jadi, first kali kena faham apa maksud isomer. Alright. Jadi kita lihat kat situ. Keisomeran struktur ialah
fenomena suatu sebatian yang sama lah maksudnya. Dia mempunyai formula molekul sama, tetapi dua atau lebih formula struktur. Bila sebut formula struktur ni, yang mana satu? CH4 atau yang mana satu? Yang kedua. Yang kedua. Tak sempat AB. Yang bawah ni kan? Formula struktur. Maksudnya dia boleh dilukis dengan cara lebih daripada satu. Macam CH4 ni, CH4 awak boleh lukis tak cara lain? Tak boleh dah kan? Tak boleh lukis cara lain dah. Maka dia tiada isomer. Dan isomer, ingat tak konsep isotop? Lebih kurang lah dia punya konsep. Benda yang sama, formula molekul sama, tetapi boleh wujud dalam dua atau lebih formula struktur yang berbeza. Okay. So itu adalah takrifan isomer, ialah molekul yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Okay, so ada note kat sini. Ini daripada buku teks yang tahukah anda ini. Tahukah anda keisomeran kumpulan berfungsi juga merupakan sejenis keisomeran struktur. Okay. Maksudnya keisomeran kumpulan berfungsi ni dia kedudukan kumpulan berfungsi tu. So ini dipelajari dalam peringkat yang lebih tinggi. Okay, kita pergi dengan lebih mendalam apa maksud keisomeran struktur. Okay, dipecah kepada dua. Yang pertama keisomeran rantai, yang kedua keisomeran kedudukan. Rantai. Ini kedudukan, location. Jadi location ni, kedudukan ni lebih kepada kedudukan kumpulan berfungsi. Okey. Jadi rantai ada dua. Sama ada rantai lurus atau bercabang. Okey. So tolong fokus betul-betul. Sebab ini sangat penting. Penamaan ini. Kedudukan, maksudnya kedudukan kumpulan berfungsi tu kita boleh letak pada C yang berbeza. Okey, contoh kat sini. Okey, betul tak ada lag Suara cikgu tak ada lag macam hari tu. Kalau tak ada, kalau ada cikgu kena restart balik. Kalau ada lag je bagi tahu. Nanti awak dengar tersekat-sekat. Tak ada Okey. Okey je cikgu. Alright. Ini pun buat hotspot ni. Okay, kita tengok yang sebelah kiri. Rantai lurus. Okay, cikgu pergi analogi dia macam jalan raya yang lurus. Jalan raya yang lurus. Okay. Rantai bercabang ni, umpamanya jalan raya yang ada cabang. Okay, dia boleh jadi cabang 3. Dia boleh jadi cabang 4. Okay, awak faham konsep cabang tu. Kan? Ini lurus. Lurus, jalan raya lurus. Tak boleh nak pusing lah. Tak boleh nak corner. Macam cabang, ada corner. Okay. Itu maksud cabang. Okay, jadi kat sini, awak tengok sini, umpama jalan raya yang lurus ini, C. Lepas tu, dia ada satu cabang. Nampak? Right. Dan yang dibulat ini, kita akan tengok nama cabang dia. Apa dia nama cabang tersebut. Okey. So setakat ni faham dulu. Satu rantai lurus, jalan lurus. Satu lagi rantai bercabang, jalan raya tu bercabang. Cabang 3 ataupun bercabang 4 ataupun banyak lagi cabang. Tiba-tiba ada cabang lagi. Dia bergantung sejauh mana panjangnya rantai karbon. Berapa banyak C. Makin banyak C, makin banyak cabang boleh jadi. Kalau sikit C, mustahil ada cabang yang banyak. Okey. Okey, seterusnya keisomeran dari segi kedudukan tadi kan. Kedudukan. So, tengok kedudukan ganda 2. Ini
kumpulan berfungsi bagi apa kelas? Kalau ganda 2, kumpulan berfungsi bagi kumpulan siri homolog apa? Alkina. Alkina. Bagus. Alkina. Okey, so apa yang dimaksudkan isomer kedudukan? Kedudukan kumpulan berfungsinya boleh diletak pada C yang berbeza. Ya, awak tengok kat sini diletak hujung kan? Ini C1, C2. So ini C1, C2, C3, C4. Nampak? Sini C1 dan C2. Ini C2 dan C3. So itu yang dimaksudkan kedudukan. So kedudukan ni dia adalah melibatkan kumpulan berfungsi. Okey, jadi isomer ni disebabkan dia adalah molekul yang sama, sebatian molekul yang sama, formula molekul sama, maka sifat kimianya sama. Okey. Disebabkan mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Kita dah belajar hari itu kan. Alkana tindak balas kimianya bla 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 bla. Alkina ada penukar ganti, alkina penggantian, penambahan, bukan penggantian, pembakaran kan. Alkana penukar gantian, pembakaran. Jadi sifat kimia ni disebabkan oleh kumpulan berfungsi. Jadi kalau kumpulan berfungsi sama, sifat kimia dia samalah. Dan tetapi sifat fizik berbeza. Kenapa? Kerana apabila makin banyak cabang, semakin rendah takat lebur dan takat didih. Cuma tak pasti dalam silibus SPM ni ada tak huraian? Rasanya tak ada. Rasanya tak ada huraian. Kalau ada nanti kita akan tengok balik. Okey, huraian. Okay, info. Bilangan isomer suatu molekul semakin bertambah dengan bertambahnya bilangan atom karbon. Okey. Maksudnya kalau C tu semakin banyak, maka bilangan isomer dia semakin bertambah. So, macam you cakap tadi, C1 iaitu CH4 untuk alkana, awak boleh ubah tak kedudukan? Boleh, bukan kedudukan, boleh ubah tak rantai dia? Tak boleh kan? Jadi dia ada satu nama saja. Apa dia nama dia? CH4? Apa nama dia kelas? Metana. CH4. Metana. Bagus. Tak ada nama lain. Sebab dia tak ada isomer. Okay. So bila dia ada isomer? Okay. So sedikit info kat sini. Isomer bagi alkana terbentuk secara isomer rantai saja. Rantai saja tak ada kedudukan sebab alkana tak ada kumpulan berfungsi. Okey. Manakala isomer bagi yang ada kumpulan berfungsi bermula dengan alkena, dia ada dua isomer rantai. Maksudnya rantai lurus ataupun rantai bercabang. Okey, dan juga isomer kedudukan iaitu kedudukan kumpulan berfungsi tadi kita ubah. Okey. So jelas kat situ Okey, jadi langkah-langkah melukis isomer. Okey. Kat sini kalau cikgu cerita pun mungkin awak tak nampak lagi. Jadi kita terus kepada kalau baca ni tak nampak, dia kena pergi terus kepada contoh. Okey, kita pergi sebilah lalu je. Yang pertama, mulakan dengan menyambung atau kabur dalam bentuk rantai lurus diikuti dengan rantai bercabang. Nampak susah nak faham kan? Okay. Alright, tadi cikgu dah tunjuk tadi yang dibulatkan ni adalah cabang. Okay, cabang. Cabang juga ada nama. Macam mana nak namakan cabang? Okay, so ini cabang. Kenapa nama cabang? Sebab awak nampak tu ada dash, maksudnya dia sambungan. Okay, sambungan kepada CH yang lain. Okay, jadi CH3 maksudnya satu C, awalan met. Ingat, awalan semua sama. C1 kalau metana, kalau alkana metana. Alkina tak wujud. Kalau alkohol apa? C1. Kalau alkohol?
Apa nama dia kalau C1? Metanol. Alkohol. Nama kalau C1 untuk alkohol. Ada orang ke ni? Ada orang ke tak ada orang? Apa nama dia C1? Metanol. Metanol. Susah sangat nak jawab. Kan? So awalan met ni kita gunakan untuk semua. Termasuklah cabang. Cuma kalau cabang, dia belakang dia jadi il. Metil. So awak ingat dulu nama-nama ni Kalau cabang itu ada satu C metil. Kalau ada dua C, 1, 2 etil. Kalau 3 propil. Silibus awak sampai sinilah. Okay. Untuk peringkat lebih besar cikgu tak pasti pula. Cikgu dah lupa lah. Okay. Cuma untuk awak ini saja. Cuma butil-butil ada tak dalam SPM? Kita tengoklah contoh-contoh soalan. So ingat nama bergantung kepada C. Ini cabang Okey. Kena pasti cabang. Fahamkan dulu nama cabang. Okey. Nama induk yang menunjukkan bilangan atom karbon. Okey, akhiran menunjukkan siap rahmatullah. Okey. Jadi kena pastilah alkana ke, alkina ke, alkohol ke. Okey, kita pergi kepada contoh terus. Okey, ready Alright. So sini ada berapa C? Cuba kira. Sebelah kiri ni, alkana dulu Ada berapa C? Ada 5. 5 C, kan? 5 C. Boleh tak kita namakan dia 5 apa 5? 5 prop but. Alah 5 tu apa? Kelar 5. Pen, sorry. Pen, kan? Boleh tak kita bagi nama dia pentana? Boleh tak? Boleh tak? Oi, selalu hari ni tak ada, susah nak menjawab ni. Masih dibuat cuti ke? Tak boleh kot. Tak boleh kod. Okey. Kod jadi ini bercabang, ingat Pentana ni adalah jalan yang lurus. Pentana 1 2 3 4 5. Macam ni. Ingat tadi cikgu bagi analogi macam jalan yang lurus. Ini pentana. Sekarang dia bilangan C sama, ada 5, dia bercabang. Seolah-olah cabang dia sekarang cabang 4. Okey, jadi so yang pertama sekali tadi kan, kita mulakan dengan menyambung atom karbon dalam bentuk rantai lurus. Cari dulu rantai karbon rantai lurus. Paling panjang awak boleh buat. Okey. So, tips dia, awak buat je macam ni Awak kira 1, 2, 3. Alright. So, buat macam ni. Rantai. Jalan lurus yang paling panjang. Ada berapa C kat situ? Apa ni? Okey, kejap. Ada gangguan sikit. Okey, ulang balik Okey, apa dia mendekat lagi ni? Ni ada 3 kan? Jadi ini adalah rantai lurus paling panjang. So, nama induk dia propana. Sebab apa propana? Sebab 1, 2, 3. Ada 3 C. Alright. Boleh? Okay, jadi induk dia propana. Okay. Kita belajar dulu cari nama induk Jadi kita sama kepada cabang.
Kita tengok alkina. Alright. 1, 2, 3, 4. Cari lurus dulu yang lurus. Okey, jadi ada berapa C? 1, 2, 3, 4. 4, maka induk dia butina. Okey, butina. Okey, baru kita pergi kepada cabang. Okey, dia umpama ni macam ni cabang 4. Di jalan yang lurus ni ada 1, 2, 3. So dekat cabang ini ada berapa C masing-masing? Okey, awak tengok cabang yang dibulatkan ini. Kita dah berkenalan tadi. Kalau 1C, apa nama dia? Kalau 1C, nama cabang tu? Metil. 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 Cabang yang pertama ada metil. Ini cabang yang kedua. Juga metil. Okey, faham? Jadi, penamaan dia, nama induk kat belakang, propana. Kita ada cabang. Cabang kita letak pada jalan lurus tadi, propana. Rapatkan, metil, propana. Okey, kat mana cabang tu berada? C ke berapa? Awak kira tadi. 1, 2, 3. C ke berapa cabang tu berada? 2. Si kedua. C kedua kan? Jadi, sebab ada dua kumpulan metil, kita kena letak di. Di maksudnya 2. Dan depan tu mesti letak kedudukan cabang. Itu C2. Jadi namanya 2,2 dimetil propana. Jadi mula dengan induk dulu. Cari nama cabang. Okay? Dan letakkan lokasi cabang pada kedudukan 2. Sebab ada 2. Kalau ada satu je cabang, dia akan jadi 2 dimetil propana. Okay? Okay, kita tengok ni. Okay, 2 dimetil propana. Kalau buat macam ni susah nampak sikit, jadi lukis ni senang sikit. Okay, so yang alkina, kita tengok alkina, nama induk dia tadi butina. Okay, alright, disebabkan dia punya C, dia punya double bond pada C1, C1. Okay, C1, awak boleh tulis butena ataupun but 1 ina. Sebab nanti satu ni menunjukkan kedudukan paling rendah C tu. Kalau kita alih double bond ni kepada kat tengah sini, dia akan jadi but 2 ina. Okay, yang tu kita akan tengok contoh lain lagi. Okay, jadi awak boleh tulis butina ataupun but 1 ina. Kedudukan double bond. Okay. Kat mana cabang berada? C berapa? C ketiga. C ke cabang. Ni. Nama cabang Si 3. C1 juga metil. Maka 3 metil butina. Okey. 3 metil butina. Okey, nampak kat situ? Okey, sekejap. Ni. Macam ni. 1 ina. Sebab macam cikgu cakap tadi lah. 3 metil. Kedudukan C1 ni awak boleh tulis sebagai butina ataupun but 1 ina. Okay. Tapi paling baik yang inilah. But 1 ina. Okay. Kita tengok kedudukan yang ataupun
Tak apa, kita tengok Al-Qunah dulu lah. Okey. Jadi rantai lurus. 1, 2, 3, 4. Okey, soalan cikgu. Okey, rantai karbon paling panjang C4 kan. Sebab Al-Qunah jadi namanya Butuna. Okey, untuk awak bagi nombor, boleh tak mula daripada kanan? 1, 2, 3, 4. Boleh tak? Cuba fikir. Boleh ke tak? Daripada kiri ke daripada kanan? Dari kiri. Dari kiri sebab apa? Daripada sebab Dia kena betul jawapan tu. Cuma penjelasan dia. Okey, kalau awak yang color biru ni, biru. Saya buat daripada kanan. 1, 2, 3, 4. Okey, kalau yang keempat daripada kanan, awak nampak kedudukan dia 3, 4 kan? 3, 4. 3, 4. Okey. Kalau daripada kiri, cikgu buat dengan pen merah. C1, C2, 3, 4. Kedudukan triple bond itu adalah pada 1, 2. Jadi kita pilih yang terendah. Terendah. Alright? Tak kisah sama ada kumpulan berfungsi ataupun cabang. Cuma kalau melibatkan kumpulan berfungsi, kita utamakan dulu kumpulan berfungsi yang terendah. Okay, nanti awak akan jumpa macam-macam lah. Contoh kat sini. Yang ni balik. Kita pergi sini balik. Okay, ini kebetulannya kalau awak namakan daripada kiri 1, 2, 3. Kalau daripada kanan 1, 2, 3. Sama ke berlainan nama dia? Sama ke berlainan? sama. Sama sebab karbon tengah-tengah tu tetap karbon kedua kan. Jadi yang ni kiri ke kanan ke nama dia sama. Okey, kita tengok pula yang ni. Okey, bagi faham sini Tadi kita mula daripada kiri kan. Jadi 3 metil but 1 ina. Okey, tadi kita dah namakan dia tiga metil but 1 ina. Alright. Itu kita namakan daripada kiri. Okey, sekarang cikgu cuba daripada kanan. C1, C2, C3, C4. Maka kedudukan cabang berada pada karbon 2. Jadi 2 metil. Alright. Tetapi dia punya kedudukan kumpulan berfungsi adalah pada karbon ke-3. Alright. Jadi kat sini masalahnya dia nombor ini lagi besar. Kita tak nak. Okay, faham? Jadi kita nak bagi kedudukan kumpulan berfungsi tu paling kecil, iaitu kedudukan 1. Okay, jadi penamaan penomboran 1 kiri ke 1 kanan ke, awak pastikan kedudukan kumpulan berfungsi yang paling rendah. Walaupun kat sini kumpulan berfungsi dia kumpulan berfungsi pula cabang dia rendah kan, 2. Sini 3. Tapi kita lebih utamakan kedudukan kumpulan berfungsi yang lebih rendah, bukan yang cabang. Kalau yang melibatkan kumpulan berfungsi lah. Kalau Al-Qanah, kita lihat kedudukan cabang. Okay? Untuk bagi nombor kiri ke kanan. Right. Ada soalan kat situ? Ada soalan tak?
Tak ada. Tak ada. Okay. Tak Kita ada kot. tengok. Ada tak contoh yang boleh kita tak ada contoh kat sini. Okey, jap. Cikgu test lah. Cikgu test. Okey. Okey. Ini. Alright, kita sama-sama buat. Okay, first kali kena buat apa kelas kalau ada cabang? Kalau ada cabang? Nak pilih apa dulu? Nak tentukan apa dulu? Yang pertama tadi? Tengok. Rantai Si paling panjang. Okay. Jadi, rantai paling panjang? Buat macam ni dulu kan? Select, buat petak macam ni. Ada berapa C? Berapa C? Rantai kabel paling panjang? 5. Okay. Jadi induknya apa? Ya, induknya nama apa? Pentana. Pentana. Bagus. Induk. Ini adalah induk. Dia punya kepala dia. Induk. Alright. Jadi sekarang satu je cabang dia kat sini. Cabang. Apa nama cabang ini? Apa nama Metil. cabang? Etil ke metil? Metil. Etil ke metil? Metil. Metil sebab C1 kan? Metil. C1. C ada satu je. Jadi awak nak nomborkan daripada kiri ke daripada kanan? Cuba jawab. Kiri ke kanan? Kiri. Kiri. Sebab apa? Sebab apa? Dia akan memberikan kedudukan cabang yang paling kecil. Kan? Dia akan jadi, kita ada metil. Kedudukan cabang itu pada C2. Kalau kiri dan kanan, apa jadi? 1, 2, 3, 4, 5. Namanya jadi apa? Metil pentana tak berubah. Kat depan tu jadi apa? Kat depan tu jadi? Kita nak letak apa ni? Ini nombor ni menunjukkan apa tadi? Kedudukan cabang kan? Sekarang kalau nombor daripada kanan, cabang ke berapa tu? C ke berapa tu kedudukan cabang ni? Jadi 2. Ni. C ke 4. Kalau kiri daripada kanan, 1, 2, 3, 4. Kalau kiri daripada kiri, 1, 2. Faham tak? Jadi kita tak nak nombor besar. Faham tak? Nak nomborkan tu. Kita nak menunjukkan kedudukan kumpulan berfungsi, bukan kumpulan fungsi, ini tak ada kumpulan fungsi, kumpulan cabang tu yang paling rendah. Jadi hati-hati masa nak nomborkan daripada kiri ataupun daripada kanan. Okey, boleh. Okey, antara kekeliruan yang selalu jadi pada pelajar, okey, dia macam ni. Dia ingat semua rantai lurus tu adalah rantai paling panjang. Okey. Cikgu ringkaskan tadi. CH3. Benda sama Sekarang benda sama. CH3, CH2. Benda sama, semua nak ringkaskan. CH3. Okey. So sebenarnya,
kalau awak corner, contoh kan. Okey. Tiba-tiba awak nak buat macam ni. Corner. Tiba-tiba corner macam tu. Okey, cuba kira rantai karbon dia. Ada berapa? Ada berapa? 5. Yang panjang ni. Sama dah. Sama macam tadi kan? Pentana kan? Okey, pentana. Okey. Kedudukan cabang, ini jadi cabang lah. C ke berapa? C ke berapa? 1, 2. Jadi namanya sama. 2 metil pentana. Okey, ada setengah struktur dia panjang. Bila panjang, kalau corner tu lagi panjang induk dia. So hati-hati kat situ Terutama kalau C lebih daripada 5, C6, C7, awak pastikan betul-betul yang mana rantai karbon paling panjang kita boleh pilih. Macam ni, awak pergi straight, ini straight, jalan lurus. Ini lurus. Tapi ini dia corner. Dia corner, cabang dia kat sini. Okey, macam ni, lurus, cabang dia kat sini. Benda sama. Benda sama. Okey, jadi hati-hati masa nak memberikan nama induk tu. Okey, kita tengok pula yang lain. Kita dah tengok alkana, alkina. Okey, kita belum tengok alkohol. So asas dia bagi faham betul-betul pada alkana. Jadi dia akan mudah lah. Alkana dan alkina. Okey, alkana tak pening sangat. Kita hanya nak tengok kumpulan cabang. Okey, yang ada kumpulan berfungsi ni awak kena buat betul-betul sikit sebab sama ada rantai panjang itu mengandungi kumpulan berfungsi atau tidak. Okey, kita tengok yang pendek-pendek dulu Alright. Boleh tak kita pilih rantai karbon paling panjang macam ni? Boleh tak? Boleh tak? Ini jadi cabang. Boleh atau tidak? Cuba jawab. Kelas? Boleh atau tidak? Boleh. Kita cuba. Alright. Jadi ada berapa C? Bentuk corner macam ni. C 3 kan? 3 apa nama? 3 propanol. Okey. Cuma kat sini awak tengok awak nak nombor daripada mana? Daripada atas ke bawah? 1, 2, 3. Okey, kalau daripada atas 1, 2, 3. Okey, kedudukan OH sama kan? Awak mula daripada atas 1, 2, 3. Kalau daripada kanan ni 1, 2, 3. Cuma sama-sama. Cabang pun jadi sama. 1, 2. Maksudnya kedudukan cabang kedua juga kan? Sebab C3. Dia bila C4 ke atas tu dia kena hati-hati sebab kedudukan. Jadi propanol OH pada C berapa tadi? OH pada C 2. Kita tulis propan 2 ol. 2 menunjukkan kedudukan OH. Itu kumpulan berfungsi. Okey, kita ada cabang pada karbon kedua juga kan? Itu metil. Jadi dia akan jadi 2 metil propan 2 ol. Okey, boleh? Boleh tak?
Dia boleh ke? Boleh sikit-sikit. Boleh. Dia sikit tak apa, jadi kita buat quiz. Jangan risau. Okay. Alright. Okay, ini contoh alkohol kan? Okay. Jadi alkohol, kita tengok ni rantai lurus. Jadi tak payah fikir cabang dah. So, kalau kita namakan daripada kanan, 1, 2, 3. Maka dia akan jadi propan 1 ol. Boleh tak kita nomborkan daripada kiri? Kelas. Boleh tak? Nombor daripada kiri, iaitu dia akan jadi 1, pen merah ni, 2, 3. Jadi, propan 3 ol. Boleh tak bagi nama propan 3 ol? Boleh tak? Tak. Tak boleh sebab nombor 3 tu besar kan? Kita tak nak nombor besar. Jadi kita pilih nomborkan daripada kanan. Propan 1 ol. Itu kalau OH di hujung. Kalau tengah-tengah ni, awak kira daripada kiri ke kanan ke? 1, 2, 3. Kalau kira daripada kiri, 1, 2, 3. Tetap 2. Jadi tetap propan 2 ol. Okay. Alright, jadi berapa bilangan isomer? Okay, bilangan isomer tu awak kena kira semua struktur yang ada. Kalau boleh lukis 2, maka 2. Kalau boleh lukis 3, 3 isomer. Kalau tak boleh lukis, berapa isomer dia? Kalau tak ada formula struktur yang kedua. Maksudnya, contoh, CH4. Berapa bilangan isomer dia? Kosong. Kosong. Bagus. Kosong lah. Sebab tiada formula struktur yang lain. Kosong isomer lah. Tiada isomer. Sebab nanti dalam modul tu, awak akan confuse ditanya bilangan formula struktur yang boleh dilukis. Formula struktur ada boleh lukis 1. Formula struktur, FS formula struktur. Tapi isomer dia kosong sebab tiada. Ada dalam modul nanti Okay, ini contoh lagi isomer untuk alkohol. Butan 1 ol sebab OH berada pada C1. Manakala ini sama juga butan sebab C4, cuma kedudukan OH pada C2. Sebab apa kita numberkan daripada kanan? Sebab lebih rendah. Kalau numberkan daripada kiri, 1, 2, 3, 4. Dia akan jadi butan 3 ol. Kita tak nak nombor besar. Okay, nampak tu? Semakin banyak. Ini dah ada cabang. Okay, dah ada cabang. Macam mana bagi nama cabang? Pilih rantai lurus paling panjang. Ada 3. Dan kedudukan OH pada C, 1, 2, 3. Maka induk dia propan 1 ol. Ini cabang. Kumpulan. Metil berada pada C, 2. Jadi 2 metil. Propan 1 ol. Okey, yang ni. Okey, rantai karbon panjang. C3 juga. Tetapi disebabkan OH-nya, kumpulan berfungsi hidroksinya 1, 2, 3 pada kedudukan 2, maka dia akan jadi propan 2 ol. Kan? Cabang metil ini pada kedudukan C2. Jadi 2 metil propan 2 ol. Ada berapa isomer untuk butanol? 4. Ada berapa formula struktur yang boleh lukis? 4. Alright. Berapa orang dah boleh masuk? Okay, Daniel dah masuk. Okay, Rashika 5KA. Irdina. Okay, Nurin. Baru 4 orang. Zainab, Hani Camelia. Ya? Boleh tak cikgu share balik sebab tadi saya terkeluar. Oh, dah keluar. Okay. Internet macam tu lah kan.
Alright, dah share balik. Okay, sediakan kertas dia ambil masa sikit lah. 12 ada kelas ke? Tak ada. Tak ada, okay. So mungkin lajak sikit. Sebab ada 12 soalan, jadi awak kena ambil masa sikit untuk bagi nama tu. Baru 6 orang ni. Mana lagi? Nazran. Lagi. Okay. Baru 8. Yang lain-lain ke mana? Kita ada lagi siapa ni? Kita ada Anis. Belum nampak lagi Anis. Ada ke Anis? Dani Iqbal ada. Rashika ada. Nur Idina. Apa jadi? Nur Idina. Nurin ada. Syarik. Anis dah masuk. Syarik. Kemana menghilang Syarik? Ingat kuis-kuis ni kira sebagai markah PBD penilaian bilik darjah. Jadi yang selalu tak jawab tu kuranglah markahnya. Syarik ada masuk belum? Ke menghilang? Wan Nu'atirah internet slow. Cengkerik siapa cengkerik? Okay. Ada 11. Okay, tak apa. Nanti akan bagi dalam bentuk assignment pula. Sekarang kita test dulu. Yang ada sekarang 11 orang. Okay, ready? Okay. Soalan pertama, apakah masuk isomer? Adakah sebatai yang punya formula kimia yang berbeza tetapi punya formula struktur yang sama? Okey. Soalan kedua bertanyakan isomer pentana. Soalan pertama, 8 menjawab dengan betul, 8 orang menjawab dengan betul. Soalan yang kedua, baru 1 yang betul, 2 yang salah. Ni belum ada nama lagi Nama bermula dengan soalan ke-6. Okay, kita tengok leaderboard. Okey, Rashika nampak yang mendahului dengan kiraan mata 3.40 diikuti oleh Anis. Okey, Hani Kamilia, Nurin Zainab, Nazran tempat ke-7. Nazran tak jumpa lagi jawapan betul. Ada jumpa tadi kan? Okey, Daniel. Yang jadi soalan cengkerik tu siapa? Okey, Nazran naik ke atas. Okey, Zainab ke atas. Anis tempat kedua sekarang ya, Anis. Okey, Rashika masih lagi tempat yang pertama. Okey, Nurin merampas tempat kedua. Okey, kita tengok soalan. Dah sampai penamaan belum? Kita ada 12 soalan semuanya. Leaderboard
Okey, nampaknya Hani Kamilia merampas yang pertama. Okey, Rashika kembali ke tempat yang pertama. Okey, Atira, come on Atira, Umu. Cengkerik, teknik slow cengkerik ni cari ke? Daniel, okey Daniel tiba-tiba melonjak ke tangga ketiga ya. Okay, Rashika masih lagi di top. Okay, diikuti. Oh, Nazran nampaknya ke tempat ketiga sekarang ya, Nazran. Okay, Atira, Umu macam tak keluar balik je Umu. Umu ada tak keluar balik Umu. Ada masa lagi. Nampaknya Hani Kamila sekarang di tempat yang pertama dengan 5940 mata. Okey, masih lagi Hani Kamila. Okey, nampaknya dah menjawab semua Hani Kamila dan juga Rashika. Daniel hampir-hampir. Kejap lagi kita ambil masa sedikit untuk bincang. Nampaknya Atira tak bergerak Atira, apa jadi pada Atira? Okey, Daniel dah menghabiskan soalan. Nazran dah habis. Okey, Anis pun dah habis. Umu nampak yang tiba-tiba naik ke atas lah. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Cuba habiskan, cuba juga ya. Kalau tak cuba tak tahu, tak faham kat mana. Okey, Zainab nampaknya melonjak ke tangga ke-7. Okey, itu dia Nurin. Okey, Nazran dah habis, Anis pun dah habis. Okey, lagi 1 minit cikgu akan tamatkan dan kita akan bincang serba sedikit. Alright, 1 minit lagi. Okey, beberapa saat lagi. Okey, cuba lagi sikit lagi. Okey, 10 saat lagi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Alright. Okey, tahniah Hani Kamilia tempat pertama dengan skornya 5940. Umu tempat kedua dibezakan dengan 700 mata. Jadi kita lihat soalan demi soalan. Okey. Kejap. Cikgu kena buat dalam bentuk. Sekejap, ambil masa sikit. Kita kena bincang terus sebab cikgu tahu dia agak susah kan. Okay. Dia perlu ambil masa yang lama lah untuk awak betul-betul mahir dengan ini. Sekejap, Epic Pen. Okay, test pen, cikgu test dulu sama ada keluar tak. Okay, kuning. Okay. Oh, tak share lagi. Tak share lagi. Entire screen. Juga masa 5A, 5KA confirm tak ada kelas Okay. Okay.
So cikgu nampak tak kuning ni kat sini? Okay, cikgu conteng. Boleh nampak ini? Kuning ni Nampak. pada skrin. Alright. Nampak. Alright. Jadi yang pertama, alhamdulillah semua betul. 11 orang semua betul. Okay, kita tengok soalan yang kedua, alamat kecilnya. Dia tak suruh bagi nama pun. Dia suruh memilih yang manakah isomer bagi pentana. Jadi pentana C berapa? C? 5. 5 kan? Oh, besarnya. 5C. Jadi awak tengok je lah yang mana ada 5C. Kecil pula. Boleh besarkan sekejap ya. Boleh besarkan dia punya dashboard ni. Oh, yang macam ni. Okey. Betul lah. Alright. Senang. So, yang mana ada 5C? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi, itu adalah jawapan yang betul. Yang ni, kenapa salah yang ni? Kenapa yang ni salah ni? Ni. Kenapa salah ni? Alkina. Ni Alkana. Siapa jawab ni? Yang ni pula, Allah kecilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adalah heptana. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adalah heksana. Nampak? Okay. Okay, seterusnya. Okay, yang manakah isomer bagi heptane? Sama juga macam tadilah. So cikgu percaya yang jawab double bond ni orang yang sama lah. Jadi tengok yang mana ada 7 C dan alkana. Jadi mana 7 C? Sorry. Alkana pula. Alkina. Okay, jadi kita tarik balik lah. Ini bukan orang sama ni. Bukan orang sama sebab ini alkina. Jadi kita tengok alkina dan 7C. Yang ni terus salah sebab apa? OH. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan juga alkina. Jadi inilah jawapan dia. Ini kenapa salah ni? Yang ni? Kenapa salah kelas? Kenapa salah? Halo. Kenapa salah yang ni? Alkana. Alkana. Okay, respon laju-laju sikit. Okay, nak tahu faham tak Okay, soalan seterusnya. Berikut merupakan isomer bagi pentanol. Pentanol. Berapa C? Pentanol. 5C. 5. Jadi, cari yang ada 5C dan ada alkohol. Semua ada alkohol kan? Semua ada alkohol. Jadi awak pilih, ini agak mencabar sikit lah. Kecuali 1, 2, 3, 4, 5, 5C. 1, 2, 3, 4, 5C. 1, 2, 3, 4, 5C. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7C. Jadi inilah jawapannya. Kecuali kan? Yang salah lah. Ada yang jawab salah juga kat sini. Okay. Tak apa. Ini tujuan kita bincang. Okay. Antara yang berikut yang manakah merupakan isomer propena? Berapa C? 2. Pro? 3. Pro. 3. 3. Propena 3 dan juga alkina. So samalah ni. So cikgu percaya yang salah ni benda yang samalah. Alamak. Oh, rupanya tiada pilihan dalam di atas. Propena sebab apa? Semua tak ada C3 kan? Betul. Okay, so nampak yang dah salah tu mungkin dah mula faham. Namakan sebatian tersebut. Ini yang kena tengok betul-betul. Okay, so ini adalah alkina. Kan? Alkina. Mula-mula nak buat apa? Kita tengok rantai karbon paling panjang. Okay. Masa awak nak pilih tu, pastikan termasuk sekali dengan double bond. Okay, paling senang luruslah. Macam ni. Nak nombor daripada kiri ke kanan kelas? Kanan. Sebab?
Double ball dia dekat Double tengah. bond terendah kan? Kedudukan double bond terendah. Maka kat sini C1. C1 maka boot 1 ina. Alright? Boot 1 ina dan ada satu cabang. Cabang ni awak biasakan dengan bulat. Bulatkan nama dia metil. Jadi apa nama dia? Nama full dia? 3 metil. Metil. Okey. Tahniah. 4 orang ni ya. Tahniah. Yang lain cuba lagi. Saya akan bagi balik dia punya ni. Quiz ni. Okey, kejap. Sebelum itu, kita cuba corner kan. Supaya awak tak adalah terikat dengan lurus je. Kita cuba corner macam ni. Tetap C1, 2, 3, 4 paling panjang jadi boot 1 ina. Sebab kita kira 1 kedudukan paling kecil kan. Alright. Ini jadi cabang lah. Pada C3. Nama dia akan jadi sama. Tengok tu kan. Walaupun corner, dia bukan cabang. Itu corner. Dia corner. Seleko. Tapi cabang dia berada pada seleko. Pelik sikit lah. Kalau yang tadi, lurus. Lurus, cabang dia macam ni. Okay, so kena hati-hati kat situ. Okay, so ini nama yang sama. Ada setengah tu, dia akan beri nama yang berbeza. Okay, kita dah 12. Okay, sampai sikit lagi. Soalan keberapa? 7 Namakan sebatian tersebut. Okey, jadi kat sini kita nak tengok rantai karbon paling panjang. Ini agak mencabar. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi paling senang lurus macam ni lah. Kalau awak corner pun dapat yang sama. Apa nama ni? Cabang. Metil. Sekarang nak nama daripada mana? Kiri ke kanan? Kiri. Walaupun kita tahu apa-apa kita mula dengan kanan lebih baik, tapi dalam penamaan ni kita tengok yang mana terendah. Jadi C1 daripada kiri kan. Ada berapa C panjang ni? Rantai karbon panjang ni. Lurus 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pen 1 ina. 1 menunjukkan kedudukan double bond. Okey, kita ada 2 kumpulan metil pada karbon keberapa? C2 dan C4. Sebab ada 2, dia adalah metil dah jadi di. Kedudukan dia 2, 4. Dimetil pen 1 ina. Tahniah bagi 5 orang yang menjawab dengan betul ini. Okey. Alright, seterusnya. Cikgu ni sikit. Cikgu buka sikit Ni sebab C2. Kalau nak bagi faham lagi, buat macam ni lah. CH2. Kan? Double bond. C. C2 tu pecahkan. C. Jadi macam ni lah. Sama juga. C2 H5 juga. Bagi sesiapa, setengah orang dia lebih nampak kalau struktur terbuka macam ni. Benda sama jadi macam mana nak pilih rantai karbon paling panjang. So cuba dengan lurus. Lurus 1, 2, 3, 4. Kalau corner pun 1, 2, 3, 4. Sama kan? So automatik yang ini jadi cabang. Okay. Apa nama cabang ini? Apa nama cabang tu? Etil sebab C2 kan? Etil. Okey, bagus. 1, 2, 3, 4 paling panjang. 4 adalah boot. Kedudukan double bond C daripada kiri kan? Awak dah faham dah daripada kiri sebab apa? Nombor terendah. Boot 1 ina. Cabangnya adalah cabang etil berada pada kedudukan C yang ke-2. Jadi tahniah 3 orang ni. Cikgu harap 3 orang yang betul ni betul-betul menjawab dan buatlah. Bukan sekadar tembak lah. Okey. Seterusnya. Okey.
Oh, ini ada bromo pula. Tak sepatutnya ni, sepatutnya jadi pening awak nanti Tapi rasanya tak ada masalah ni. Okey, tak apa, kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paling panjang sekarang. Jumpa 8 berapa? Oktana kan? Okey. So 1, 2 daripada kiri. Sebab apa kiri? Semua dah faham. Sebab nombor terendah. Dan 2 ina. Sebab karbon kedua. Kedudukan double bond. Okey, ini cabang dia namanya kita tak jumpa tadi. Tapi awal-awal bab itu kita dah nak tahu apabila halogen jadi cabang, dia akan jadi bromo. Sekejap. Bromo ke bromin? Bromo. Okey, dan kedudukan ke-3. 3 bromo ok 2 ina. Cuma kat sini jarak atau tak jarak cikgu confirmkan balik. Jarak atau tidak. Okey. Okey, seterusnya soalan 11. Allah, kecilnya. Okey, ini senang je ni. Tapi ada juga yang salah. Apa, kita besarkan. Okey, CH3, cikgu ikut dia lah. Nak cepat. CH2, CH3, CH2, CH3. So yang paling panjang kita boleh buat lurus lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau awak corner pun 1, 2, 3, 4, 5 sama. Paling senang ambil yang lurus. Tak pening kepala. Ini jadi cabang. Cabang apa nama dia ni? Etil. Sebab 2C okey, betul. Ini adalah alkana. Jadi nak nombor daripada kiri ke kanan untuk yang ni? Kiri ke kanan? Mana-mana. Mana-mana sebab dia duduk tengah-tengah kan? Cabang kalau kira daripada kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau daripada kanan, 1, 2, 3, maka sama. Jadi induk dia tadi 5, maka pentana. Okey, dan ada kumpulan etil pada karbon ke-3. 3 etil pentana. Ini kena rapat. Kalau yang ni kena rapat etil dengan pentana tu rapat. Okey, tahniah 5 pelajar yang dah jawab dengan betul. Okey, ini alkohol. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 5 maka pen. Yang ni tak ada cabang kan. Pentan. Dan yang tengah tu kita nak isi kedudukan OH. So numbering daripada kanan sebab paling rendah. Jadi kedudukan OH adalah pada kedudukan ke-2. Pentan 2 ol. Yang jawab pentan 4 ol, maka dia kira daripada kiri. Salah. Okey, soalan terakhir. Okey, namakan sebatian tersebut. 1, 2, 3, 4. Rasa macam dah jumpa tadi. 4 masuk ke butana kan? 4 karbon paling panjang. Bagus soalan ni. Okey, awak tengok kalau awak pilih daripada sini jadi 4 kan? Betul tak? Kelas? Okey. Tapi Betul. sepatutnya macam mana? Awak kena cuba corner. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ramai dah tertipu. Yang cabang kita bulatkan. Apa nama cabang ini? Metil. Rantai karbon ini adalah bentuk corner. Corner cabang. Bukan lurus. Sebab corner memberikan induk yang lebih panjang iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia adalah pentana C 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka dia berada pada kedudukan ke-3. 3 metil pentana. Seorang saja berjawab dengan betul. Selanjutnya
Okay. Okay, tamat sudah. So, nampak bab ni, awak tak buat latihan, maka tak dapat, susah. Kan? So, nampak walaupun kita belajar, ramai yang dah berjaya faham. Tahniah. Alhamdulillah. Okay. So, kat sini banyak, dalam modul ni, banyak latihan awak kena buat terus. Yang ni jangan tangguh-tangguh sebab kalau awak tangguh-tangguh nanti lupa dah. Okay. So nanti awak tengok muka surat daripada Al-Kana lagi 112 sampailah 118. Panjang sikit. 112 sampai 118. Okay, cikgu bagi dekat chat. 112 hingga 118 modul Nilam. Okay, terus buat walaupun awak nak rehat dulu, makan nasi dulu ke. Cuma awak nampak tadi soalan-soalan dia memang perlukan awak banyak menjawab latihan untuk memahami dengan baiklah. Okey, kita dah 12:21. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada kot. Tak ada. Okay, semua okey ya. Memang agak agak mencabar sikit kan topik hari ini, tapi insyaAllah saya percaya ramai yang boleh buat ni. Okay, lain-lain tak ada soalan? Cikgu. Tak ada. Apa Nazran? Macam mana kalau kita nak tahu dia tengok kira dia punya induk tu sengit ke straight. Sebab tu, macam soalan last tadi. Ingat pasal tak? Kalau awak straight dapat 4. Tapi awak cuba corner, kita cuba cari juga rantai karbon paling panjang. Sebab tu cikgu cakap kena cuba banyak latihan. Kena cuba juga dapat tak maksima paling panjang. Soalan last tadi, bukti dia. Awak kira straight, awak dah biasa straight, cikgu tunjuk lagi sekali soalan last tadi. Tapi saya nak tahu dia corner ke tak. Kena cuba sekejap Mana soalan tadi? Alright, ni. Okay, nampak tak? Cikgu ulang lagi sekali. Nampak? Dah nampak paparan? Alamak, cikgu buat tab pula dah. Sekejap. Kena buat entire screen baru nampak. Alright. Alright. Okay. So slow soalan dia, macam mana kita nak tahu dia corner atau tidak? Cikgu cakap, jawapan cikgu, awak kena cuba. Okay. So ramai yang buat straight macam ni. Berapa C straight? Bila straight, dia akan jadi 4C. Betul tak? 4C adalah butana. Okey. Dan ini jadi C2. Maka etil. Jadi 2 etil butana bagi sesiapa yang memilih rantai lurus. Tetapi dia salah. So apa yang sepatutnya kita cuba juga corner. Okay. Kena cuba. Itu je. Jawapan dia cuba. Sebab tu cikgu ajar awak buat lukisan bukan lukisan juga, petak ni. Okey, kalau awak buat macam ni, ada berapa C dalam laluan tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Pentana. Cabang dia jadi yang ni. Jadi, pada kedudukan 3 ni kan. Kita utamakan dulu rantai karbon paling panjang kita boleh buat. Ini butana 4 di C induknya. Ini pentana 5C. Maka kita nak yang paling panjang. Jadi jawapan kepada soalan awak tadi, macam mana kita nak tahu? Kita kena cuba. So terutama bagi rantai karbon panjang lah. Kalau rantai karbon pendek tak ada. Awak corner pun sama je.
Okay. So nak latih lagi, ini dia banyak lagi okay. Cuba dulu ada soalan modul tu banyak. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Okay. Tak apa. Banyakkan latihan. Cuba terus modul nilam itu. Selamat menjawab. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita pada hari ini. Sejam setengah kan, dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Okey, terima kasih semua. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah next week. Okey. Pastinya ada kelas tambahan juga nanti ni. Okey. Okay, terima kasih. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.